Apakah itu pelaburan patuh syariah? Dan ramai yang tertanya-tanya kenapa kita perlu memilih pelaburan ini dan apakah kelebihannya. Satu topik yang menarik akan kita bincangkan dalam Borak-Borak Melabur bersama saya, Fizu Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke program kali ini. Jom borak-borak melabur bersama saya Fizu Omar. Dan untuk minggu ini, kita ada satu topik yang menarik. Bila kita tengok soalan-soalan pada minggu sebelum ni, ada yang tanya mengenai jenis-jenis pelaburan. Dan hari ini kita nak fokuskan kepada pelaburan patuh syariah. Apakah kelebihannya? Kenapa kita memilih? Semuanya akan dibincangkan di dalam episod kali ini. Borak-borak melabur bersama Fizu Omar yang dibawakan oleh Principal Asset Management Berhad, sebuah syarikat pengurusan pelaburan yang berpengalaman lebih 20 tahun di Malaysia dan lebih 140 tahun di peringkat global. Jadi, mereka ni merupakan orang yang layak untuk memberi pandangan, nasihat, informasi untuk kita semua yang nak memulakan pelaburan. Terutamanya macam saya ni lah, baru nak jinak-jinak, kena dengar betul-betul. Dan saya percaya anda di rumah tertanya-tanya apakah sebenarnya yang kita nak bincang untuk topik kita kali ini adalah pelaburan patuh syariah. Dan bersama saya pada minggu ini untuk membincangkan topik kita, orang yang sangat berpengalaman dalam pelaburan patuh syariah itu Ketua Pegawai Eksekutif Principal Islamic Asset Management, Datuk Paduka Syed Masyafuddin yang bersama-sama kita pada hari ini. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Sihat Datuk Alhamdulillah. Wow, maintain handsome Datuk, okey. Bila kita bercakap pasal pelaburan ni, ramai yang mula bertanya sebab ada yang patuh syariah, ada yang konvensional dan macam-macam jenis pelaburan. So hari ini kita nak fokuskan kepada tajuk kita, pelaburan patuh syariah. Sebelum kita pergi kepada topik yang lebih detail Datuk, mungkin Datuk boleh jelaskan apakah itu sebenarnya pelaburan yang patuh syariah Datuk? Silakan. Pelaburan patuh syariah ni mengikut prinsip kewangan Islam, di mana tidak ada unsur-unsur seperti interest iaitu riba, perjudian atau spekulasi. Pasal itu dalam pelaburan proses kami tidak akan melabur dalam syarikat-syarikat yang mendapat hasil daripada sektor-sektor seperti tembakau, alkohol atau arak, senjata api, hiburan dewasa dan apa-apa aktiviti yang tidak beretika. Ini kerana pelaburan patuh syariah menggalakkan perniagaan dijalankan berasaskan nilai-nilai yang baik seperti persekitaran sekeliling, sosial dan tadbir urus. Kami dikawasilia oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan kami ada syariah advisor, penasihat syariah yang pantaukan apa yang kita buatlah dalam proses melabur pelaburan kami, baik dalam equity, saham atau fixed income atau sukuk. So maksudnya Datuk, duit yang katalah saya melabur dengan Principal Asset Management ni, duit saya tu dilaburkan kepada syarikat-syarikat yang patuh syariah ataupun menjalankan perniagaan yang halal. Itu maksudnya Datuk? Betul. Hanya dalam syarikat-syarikat yang Fizu baru sebut tadi lah. Yeah. So maksudnya dari segi rezeki kita tu, kita tak perlu ragu-ragulah pendapatan yang kita dapat. Betul. Itu sangat penting terutamanya untuk orang yang beragama Islam lah. Kita kena tahu dari manakah sumber pendapatan yang kita perolehi. Okey Datuk, dari segi pulangan, patuh syariah dengan bukan patuh syariah ataupun konvensional ni sama ke ataupun ada beza dari segi pulangan? Ni soalan yang memang selalu ditanyalah. Pasal yang pulangan daripada pelaburan syariah ni setaraf dengan pulangan konvensional. Lagipun masa pasaran yang tidak tentu, pulangan daripada pelaburan syariah ni lagi stabil. Oh, lagi stabil Betul. Ini kerana antara syarat-syarat utama bagi pelaburan patuh syariah dalam pemilihan syarikat-syarikat di mana dana-dana dilaburkan adalah syarikat-syarikat tersebut
perlu kukuh dari segi kewangan, berpotensi untuk mengharungi cabaran pasaran khususnya ketika pasaran tidak menentu dan dapat memberikan pulangan yang konsisten dalam jangka masa pendek dan panjang. Jadi, dalam situasi sekarang di mana pasaran tidak menentu, pelaburan patuh syariah berupaya untuk memberikan potensi pulangan yang stabil dan konsisten. Para pelabur tak perlu ragu-ragulah atau risau yang pulangan mereka dari pelaburan syariah ni mungkin kurang daripada pulangan konvensional. Maksudnya lebih selamat lah. Betul. Dia low risk, a bit low risk lah. Ya, Kan? betul. Ya. Dan dari segi pulangan mungkin dia fluctuate jugalah sebenarnya. Tapi dia punya fluctuate ni naik turun ni kurang. Kurang. So Okey. kalau kita ada pandangan masa depan yang panjang, ini memang sesuai. Sesuai lah Betul. untuk long term punya investment. Okey, bercakap mengenai pelaburan patuh syariah, semestinya dia sinonim dengan kita yang beragama Islam. Bagaimana pula untuk mereka yang bukan beragama Islam? Adakah mereka juga boleh melabur dalam pelaburan patuh syariah ni? Dari masa 10 tahun kebelakangan dari sekarang, lagi lebih ramai mereka yang bukan beragama Islam yang melabur dalam instrumen-instrumen syariah compliant. Kenapa? Pasal prinsip kewangan Islam ni ada beretika tinggi dan lebih lagi sekarang bila isu-isu environmental, social dan governance, iaitu isu mengenai persekitaran, sosial dan tadbir urus menjadi lebih-lebih hangat di kalangan para pelabur. Ini memang ada sekali dengan prinsip-prinsip patuh syariah lah. Maksudnya segi demand tu dah mula dapat perhatian daripada mereka yang bukan beragama Islam sendiri pun cuba untuk melabur dalam patuh syariah ni. Lagilah kalau mereka dah tahu yang pulangan lebih konsisten. Sukuk contohnya adalah instrumen yang sesuai untuk mereka yang ingin kekalkan kapital pelaburan mereka, mahukan pulangan yang stabil serta berisiko rendah. Lebih lagi bila masa waktu yang tidak tertentu. Seperti sekarang lah. Betul lah, bila kita bercakap mengenai pelaburan ni, of course yang paling penting kita kena consider adalah dari segi keselamatan lah. Duit yang kita laburkan, kita nak pastikan pulangan tu penting tetapi keselamatan tu menjadi keutamaan. So bila Datuk jelaskan kepada saya, satu, kita sebagai orang Islam ni, kita nak kena pastikan sumber pendapatan kita tu jelas dari segi hukum, kita dapat rezeki yang barakah. Satu benda baru yang saya pelajari hari ini. Okey, mungkin Datuk, soalan saya yang seterusnya, kita ada beberapa soalan juga daripada audience. Soalan yang pertama, boleh Datuk kan saya ambil soalan daripada penonton? Silakan. Jika saya baru nak mula untuk melabur, apakah amount minima yang diperlukan? Pelaburan ni satu kerja, kita letakkan duit kita bertambah. Orang kata duit beranak lah, bahasa orang kampung ni Datuk. So, apakah amount yang minima untuk baru nak mula ni Datuk? Tak banyak. Sebenarnya ramai yang tak tahu yang kalau ada RM100 boleh dah melabur. Serendah RM100? Betul. Dalam masa depan tu ada sikit tambah lah. Kalau ada planning untuk persaraan 20-30 tahun daripada masa dia baru mula melabur, bayangkan berapa banyak yang ada dalam akaun tu. Kalau dia selalu melabur sikit. Betul. Lama-lama jadi bukit. Betul. Macam kalau anda semua menyaksikan episod sebelum ni di mana Puan Munirah sendiri memberi nasihat yang sangat bagus di mana cara kita nak melabur. Saya masih ingat lagi 60-20-20. So yang 20 tu boleh melabur secara konsisten setiap bulan dan kalau ada lebih, kita melabur dulu sebelum kita berbelanja. Itulah tips yang paling bagus yang saya percaya akan mengubah masa depan kita. Okey, soalan seterusnya Datuk. Macam mana kalau saya nak melabur dalam situasi di mana kita berdepan dengan pandemik? Betul juga dalam musim pandemik. Saya rasa lebih kepada cara nak kena pergi ke bank ke, boleh buat online ke, macam mana cara dia Datuk? Sebenarnya kalau boleh ada akaun CIMB, boleh melabur melalui CIMB Clicks, hantar email kepada kami di www.principal.com.my dan konsultan kami akan contact lah. Sangat mudah. Tak payah jumpa kami pun. Senang saja. The process is very simple. Saya cuba ulang apa yang Datuk cakap tadi di mana sekiranya anda betul-betul berminat
untuk mulakan langkah pertama untuk melabur, anda boleh layari www.principal.com.my ataupun service@principal.com.my. Betul Datuk? Betul. Ataupun cara yang lebih senang lah, korang pergi je ke Facebook Principal Asset Management. Segala informasi ada kat sana dan juga boleh DM ataupun komen, dan saya percaya pihak Principal Asset Management akan menghubungi, membantu anda untuk memudahkan urusan kita, memulakan pelaburan dengan kadar yang segera. Jangan tunggu-tunggu lagi. Okey, baik Datuk. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk kerana sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton untuk topik kita pada minggu ini, iaitu pelaburan patuh syariah. Terima kasih banyak-banyak ucapkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Principal Islamic Asset Management, Datuk, kerana sudi bersama dengan kita pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik untuk dikongsikan dengan anda semua dalam Borak-Borak Melabur bersama Fizo Omar.